peluang ini digunakan oleh semua guru adalah dengan menggunakan masa yang walaupun singkat, mungkin 5 ke 10 saat ya, ataupun 1 minit di hujung, at the end of our lesson, sebelum kita tinggalkan murid, sebelum kita keluar daripada classroom. Baik, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda beberapa perkara penting dalam seni mendidik ataupun dalam proses untuk kita bergelar seorang guru, hasil pertemuan dan perbincangan saya bersama dua tokoh ilmuwan negara, iaitu yang pertama Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri yang merupakan Menteri Agama kita sekarang, dan yang kedua adalah Datuk Haji Muhammad Syukri bin Muhammad yang merupakan Mufti Negeri Kelantan. Dalam pertemuan ini kami membincangkan beberapa perkara pendekatan berhikmah yang boleh digunakan oleh semua guru, tak kiralah sama ada guru agama ke, guru kaunseling ke, guru bahasa Melayu ke, guru sejarah ke, guru sains, guru matematik atau guru pendidikan seni sekalipun. Banyak perkara-perkara sebenarnya yang kita boleh gunakan bersama. Peluang ini digunakan oleh semua guru adalah dengan menggunakan masa yang walaupun singkat, mungkin 5 ke 10 saat ya, ataupun 1 minit di hujung, at the end of our lesson, sebelum kita tinggalkan murid, sebelum kita keluar daripada classroom, adalah dengan kita menyebut perkara-perkara dengan gaya berhikmah, iaitu nasihat-nasihat tentang kehidupan murid. Walaupun kita sebagai seorang guru sains contohnya, okay, selepas kita buat eksperimen, sebelum kita tamatkan masa kita memaklumkan kepada pelajar kita, murid-murid sekalian, sebelum cikgu tamatkan kelas pada hari ini, sedikit pesanan ringkas daripada cikgu, nanti balik daripada sekolah ini, jangan lupa untuk solat ya, paling yang 5 waktu sehari semalam tu sila jaga. Okey, kemudian kita tamatkan kelas, ataupun kita minta ingatkan pelajar kita soal jangan lupa doakan ibu bapa kita, penjaga kita. Nanti kamu balik di rumah, nanti dah tamat waktu sekolah, kalau ada peluang bantu ibu ayah, bantulah ibu ayah kita ya. Kadang-kadang kita pun tak pasti sampai bila lagi masa kita ada untuk bersama dengan mereka. Baik, itu adalah contoh-contoh yang sepatutnya digunakan oleh semua guru. Walaupun kita guru pendidikan seni, walaupun kita guru sejarah, kita guru matematik, selepas buat calculation berbaki 10 saat seperti saya sebutkan tadi. Jadi kita sepatutnya memainkan peranan bersama, menyentuh soal akhlak, menyentuh soal sasiah dengan pendekatan yang penuh berhikmah. Kemudian kita tinggalkan pelajar kita. Baik, seterusnya adalah penting untuk setiap guru, setiap jiwa guru itu mempamerkan akhlak yang terpuji dalam kehidupannya. Bukan sekadar sewaktu kita berada dalam premis sekolah, di luar sekolah pun, kalau pelajar tengok kita tu, dia tengok gaya pemakaian kita pun, ada proses mendidik berlaku, ongoing, silent proses berlaku, walaupun kita tak mengajar apa-apa, kita tak bercakap apa-apa, tetapi dia tengok pakaian kita pun elok ya, penampilan kita pun elok, kita punya percakapan pun elok, insya-Allah ya. Jadi ini adalah proses halus ataupun proses seni dalam pendidikan yang disebut sebagai ongoing proses, yang mana ia berterusan. Kadang-kadang kita tak sedar, tetapi inilah power ataupun hikmah ataupun keunikan proses mendidik. 15 saat, 10 saat ingatkan pelajar kita tentang pentingnya sabar. Ilmu sabar ni adalah ilmu yang cukup penting. Kita tengok pada hari ini ramai orang biasa, just an ordinary people, tetapi becoming a successful people, successful man, hasil daripada kesabaran. Kelebihan yang mereka miliki daripada seorang biasa kepada luar biasa adalah kerana mempunyai kesabaran yang tinggi, mempunyai gaya pengurusan emosi yang baik dalam keadaan tekanan, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan depression contohnya, tetapi masih mempunyai gaya untuk mengawal emosi. Kadang kita just ingatkan, okay, murid dalam jua keadaan yang anda hadapi, banyak tenangkan minda, berfikir secara rasional, simple. Kalau teknik sabar dan sebagainya, teknik untuk uruskan emosi yang panjang-panjang tu, itu mungkin pada waktu program-program lain lah. Tapi kita hanya ambil 5 saat, 10 saat terakhir, just remind sepintas lalu. So ini adalah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh semua guru. Tadi akhlak ya, pendekatan berhikmah dan sebagainya. Penting untuk kita menjadi seorang guru yang sentiasa memperingatkan perkara-perkara yang baik, perkara amar ma'ruf nahi munkar ya. Sentiasa menyebut, masa ringkas saja 5 ke 10 saat kita sebut tentang perkara kebaikan, galakkan pelajar kita sedekah, galakkan pelajar kita ada dream in future nak jadi seorang yang bersedekah
nanti dah bekerja ataupun sekarang dengan walaupun nilai sen-sen, galakkan pelajar kita berbuat baik ketika dalam kehidupan mereka, walaupun perkara-perkara baik itu kecil sahaja. Tolong ayah ke kedai membeli barang, very simple. So sebenarnya kita tak perlu ambil masa yang lama. 5 saat tu adalah kadang-kadang mencukupi sebelum kita keluar daripada pintu classroom meninggalkan murid kita. Kita sebut sedikit saja perkara-perkara baik. InsyaAllah, walaupun kita tengok perkara ini macam biasa, macam tak ada kesan apa, macam berlalu begitu saja, sebenarnya ia adalah satu proses mendidik yang cantik, yang sebenarnya berkesan. Mungkin take time sikit kan, kita kena sabar. Menjadi seorang guru ni kita menjalankan amanah yang hasilnya mungkin Allah bagi terus, ada mungkin hasilnya Allah tunda, Allah pending dulu, mungkin bagi sedikit masa lagi, ataupun mungkin hasilnya sangat lambat. Ketika itu kita dah pencen, mungkin kita dah mungkin kita dah meninggal dunia dan sebagainya. Tapi hasil insya-Allah ada. Yang penting adalah kita dalam keadaan yang mencabar, kita meneruskan komitmen kita, integriti kita, untuk memastikan kita betul-betul menikmati, kita rasa seronok menjadi seorang guru.